Alhamdulillah, kita sambung lagi ialah makanan-makanan pantang pada hari ini. Kopi. Ya, kopi seperti mana kata Pak Haji, kopi itu kalau tak campur herba kita tak boleh ambil dia. Sebab dia asam atau asid yang tinggi. Orang gastrik ambil kopi lagi gastrik dia. Tapi bukan kopi herba ya. Kalau kopi herba dia boleh hilangkan gastrik. Sama juga macam ayam yang Pak Haji sebut tadi. Ayam mendatangkan gatal, tapi kalau ayam herba menghilangkan gatal. Kopi mendatangkan migraine, tapi kalau kopi herba menghilangkan migraine. Tak sama ya, tak sama. Nah, itu antaranya. Kopi ini kalau setengah orang kalau dia ambil kopi, dia jadi jantungnya bagai nak gugur. Ya, kuat sekali dan sebagainya. Ini kerana sudah ada asam yang lebih kerana masalah tukar lambung dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka perlu ambil kopi radik. Ya, kopi radik yang merah itu, bukan kopi radik merah ataupun black radik Indonesia, Palembang ataupun radikku, tetapi kopi radik black radik Malaysia ini kalau orang itu ada masalah masalah alergi, masalah ataupun masalah gastrik, maka dia kena ambil juga, tapi boleh ambil sedikit secara kuranglah, jangan ambil banyak sekali sampai dia sudah terbiasa. Kita sebenarnya kita ambil herba ni untuk apa? Untuk membuat mukusa. Mukusa perlu di dalam perut kita juga untuk melindunginya. Jadi bila kita ambil herba, nanti akan terbentuk satu layer mukusa untuk lindung daripada asam asid hidroklorik itu kena pada tempat-tempat luka dan mencetuskan perih dan sebagainya. Ini adalah salah satu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi ada orang yang tak boleh minum kopi, boleh minum kopi kita, kopi merah ya, boleh minum insya-Allah. Sebab apa? Sebab dia mengandungi herba. Jadi itu adalah antaranya. Apa lagi ya? Pantangnya pada orang yang ambil kopi ini, kalau kopi itu mendatangkan sembelit. Kebanyakan kopi sembelit lah. Tetapi kalau ambil kopi herba, kopi radik, dia pelawas. Kan di dalamnya itu ada dimasukkan akar mengkudu sebagai pelawasnya. Jadi dia ada apa disebut sebagai morindin sebagai pelawasnya. Jadi oleh sebab itu kalau kita bincang perkara-perkara yang pantang, kopi tak boleh minum, kopi herba boleh minum. Kopi herba ni yang Pak Haji fokus kepada kopi yang dikeluarkan oleh HPA. Kalau kopi herba yang lain, wallahu alam, Pak Haji tidak bertanggungjawab dan tidak ada ucapan ini pada semua kopi herba. Sebab ada kopi herba yang Pak Haji lihat yang dijual itu kerana semata-mata kerana wang semata-mata. Ya, jadi buatlah kopi itu dicampur dengan apa-apa tah dicampur sebagainya, tak tahu dimasukkan, tidak ada langsung di sudut pengambilan herba secara yang diambil secara tradisi amalannya. Di sini ya, walaupun herba kita tidak ada penelitian apa dikatakan data klinikal, tetapi herba telah melalui satu saringan daripada zaman ke zaman, zaman ke zaman. Jadi didapati dia tidak mendatangkan kesan atau side effect kepada pengguna. Jadi misal kata Pak Haji keluarkan Dipsy ni lah kata. Dipsy ni bukannya Pak Haji buat resep sendiri, resepi sendiri, tapi daripada resepi yang diajar, yang diambil. Ya, maka kita proseskan dia dan kita daftarkan dan orang mencubanya tidak mendatangkan kesan sampingan. Sudah lebih 20 tahun, maka ianya dikatakan selamat. Insya-Allah selamat. Jadi oleh sebab itu maka apa juga resepi yang kita nak masukkan ke dalam kopi ini mesti resepi yang selamat. Yang selamat tu yang mana? Yang telah melalui satu proses saringan masa, waktu, detik, zaman. Itu adalah di antara. Jadi oleh sebab itu maka kalau boleh bagi mereka yang dipantangkan kopi itu minum kopi.
Cumanya sama seperti Pak Haji sebutkan, banyak orang yang menghasilkan kopi tak betul sungguh. Dia kata manis saya minum kopi ni. Pak Haji tak tahu macam mana mereka menyediakan, ya. Manis itu, air itu tak panas. Kerana yang keluar itu gula, herba itu tak keluar. Kami guna air mendidih. Baik, soalannya air mendidih itu ambil daripada mana? Daripada mana? Kereta misalnya menggunakan ceret listrik. Ceret listriknya begini, ketika dia panas, dia malam dia tap, dia off. Maka pada ketika itu 100 darjah Celsius akan mula turun. Ketika kita tuang begitu, belum sempat herba itu keluar, dia sudah jadi sejuk. Ketika kita minum, air gula saja yang kita rasa. Dia kena membantu. Yang pertama air panas, kena guna beli ceret tu yang mendidih tu 2-3 minit duk mendidih tu. Kedua, dia kena membantu dengan proses untuk melarutkan. Kita aduk itu, ya, 77 kali 61 dengan 16. Begitu aduk terus begitu, ya. Kemudian kita tutup dia, kita biarkan minum, dia rasa pahit. Kalau manis tak betul. Sebab itu ketika Pak Haji mengatakan kopi kita bagus pada pesakit-pesakit kecil manis, itu menjadi satu tentangan hebat. Sebab apa? Bukan sebabnya kerana kopi itu tidak betul, ya, untuk pesakit kecil manis, tapi penyediaan. Dan maaflah, banyak kedai-kedai yang Pak Haji pergi, kerana di Malaysia ni hampir semua kedai itu ada, kedai-kedai makan ada dia punya kopi radik. Belum ada lagi Pak Haji singgah tu yang membuat betul-betul sama seperti kehendak kita yang mewujudkan kopi ini. Hatta lidah-lidah kita pun kadang-kadang dia datang, dia terkejut. Entahlah kalau dia buat sengaja-sengaja terkejut, itu wallahu alam. Tetapi nampaknya macam terkejut betul-betul. Dia kata ni kopi apa pula? Ni kopi radik yang dia dah minum ni bertahun-tahun. Dia kata beza ni. Ini pahit sikit. Ya Allah, ya Rabbi. Memang kopi kita pahit selama ini pun. Dan ada kopi kita yang lebih pahit, namanya kopi sihat. Lagi pahit. Itu kalau tak biasa makan, tak biasa dengan kopi pahit, dia tak boleh minum. Kami minum kopi sihat rasa manis. Yang tu yang jadi masalah. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena mengikuti cara penyediaannya. Itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa kopi salah satu lagi pantangan kepada orang yang sakit, tetapi menjadi obat kalau kopi itu jadi kopi herba. Itu dia.